Assalamualaikum, hai. Nama saya Stina Binti Yusri dan pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng yang bertajuk Gadis Berjubah Merah. Pada zaman dahulu, terdapat seorang gadis yang tinggal di sebuah perkampungan berdekatan dengan hutan. Setiap kali gadis itu hendak keluar, dia akan memakai jubah merah sehingga penduduk kampung menggelarnya Gadis Berjubah Merah. Pada suatu pagi, gadis berjubah merah telah meminta izin kepada ibunya untuk pergi menziarah neneknya kerana sudah lama tidak bertemu di antara satu sama lain. Itu idea yang baik, kata ibunya. Oleh hal yang demikian, mereka membungkus bakul makanan untuk gadis berjubah merah bawa ketika menziarahi neneknya nanti. Setelah siap membungkus bakul makanan, gadis kecil itu mengambil jubah merahnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Ingat pesan ibu, terus pergi ke rumah nenek, ibunya memberi amaran. Jangan berkeliaran dalam hutan dan jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali. Hutan amat bahaya. Jangan risau ibu, saya akan berhati-hati, kata gadis berjubah merah. Dalam perjalanan ke rumah neneknya, gadis berjubah merah melihat banyak bunga yang cantik dalam hutan sehingga dia terlupa akan janjinya kepada ibunya. Dia telah memetik beberapa kuntung bunga sambil memerhati rama-rama yang sedang berterbangan di dalam hutan. Gadis berjubah merah sedang leka menikmati cuaca pada hari tersebut yang panas sehingga dia tidak sedar terdapat bayang-bayang di belakang yang keluar daripada semak dalam hutan. Tiba-tiba, terdapat seekor serigala yang muncul di sebelah gadis berjubah merah. Apa yang sedang kamu lakukan, wahai gadis kecil? Tanya serigala itu kepada gadis berjubah merah dengan menggunakan nada yang sangat ramah. Saya dalam perjalanan untuk menziarahi nenek saya yang tinggal di dalam hutan berdekatan dengan sungai, jawab gadis berjubah merah. Kemudian gadis berjubah merah menyedari hari sudah semakin senja. Gadis berjubah merah meminta diri untuk bergegas ke rumah neneknya dan berlari-lari ke rumah neneknya. Sementara itu, serigala itu telah menggunakan jalan pintas untuk pergi ke rumah nenek gadis berjubah merah. Serigala itu tercungak-cungak kepenatan kerana berlari untuk tiba lebih awal daripada gadis berjubah merah ke rumah neneknya. Setelah serigala itu tiba di rumah nenek gadis berjubah merah, dia mengetuk pintu rumah neneknya. Syukur, cucu kesayangan nenek sudah sampai. Masuk, nenek sangat bimbang kepada kamu jika ada sesuatu yang berlaku kepada kamu di dalam hutan, kata nenek gadis berjubah merah kerana berfikir gadis berjubah merah yang sedang mengetuk pintu rumahnya. Serigala telah masuk ke rumah neneknya, tetapi malang itu tidak berbau. Neneknya tidak sempat berkata-kata kerana serigala itu terus menelan neneknya. Setelah menelan neneknya, serigala itu sendawa kekenyangan. Serigala itu pergi ke almari baju neneknya dan serongkal almari neneknya untuk mencari jubah tidur neneknya. Serigala itu memakai topi neneknya dan menyembur wangian di belakang telinganya yang panjang. Beberapa minit kemudian, gadis berjubah merah tiba di rumah neneknya lalu mengetuk pintu rumah neneknya. Setelah mendengar suara gadis berjubah merah, serigala itu melompat dan berbaring di atas katil neneknya dan menarik selimut untuk menutup hidungnya. Siapa itu? Jawab serigala dengan menggunakan nada suara yang serak. Ini saya, gadis berjubah merah, jawab gadis kecil itu. Ketika gadis berjubah merah memasuki rumah kecil neneknya, dia hampir tidak mengenali neneknya. Nenek, kenapa suara kamu sangat pelik? Ada sesuatu yang berlaku? Tanya gadis berjubah merah itu kepada nenek. Tiada apa, cucuku. Nenek cuma sesema sahaja, kata serigala itu sambil berpura-pura batuk untuk menghilangkan rasa curiga gadis kecil itu. Tapi nenek, kenapa telinga kamu kelihatan sangat besar? Tanya gadis kecil itu sambil perlahan-lahan mendekati katil nenek. Ini kerana untuk memudahkan nenek untuk mendengar suara kamu, kata serigala yang licik itu. Nenek, kenapa mata kamu kelihatan sangat besar? Tanya gadis kecil itu lagi.
Ini memudahkan nenek untuk melihat kamu, cucu kesayanganku, jawab serigala itu. Nenek, kenapa gigi kamu kelihatan sangat besar dan tajam? Tanya gadis kecil itu lagi dalam keadaan yang agak ketakutan. Ini memudahkan nenek untuk memakan kamu, jerit serigala itu, lalu dia melompat dan menerkam gadis berjubah merah. Kemudian gadis berjubah merah itu sedar susuk tubuh yang berada di atas katil neneknya adalah bukan neneknya, tetapi serigala yang menegurnya di dalam hutan yang sedang kelaparan. Gadis berjubah merah terus berlari dan bergegas keluar dari rumah neneknya dan menjerit meminta tolong sekuat hati. Tolong! Ada serigala! Seorang tukang kayu yang berada berdekatan dengan kawasan tersebut telah mendengar suara gadis berjubah merah, lalu dia bergegas ke rumah nenek gadis berjubah merah. Tukang kayu itu telah menangkap serigala itu dan mencekiknya untuk memuntahkan nenek gadis berjubah merah yang berada di dalam perutnya. Lalu keluarlah neneknya dari perut serigala itu dalam keadaan yang agak lemah. Oh nenek, saya berasa sangat takut, kata gadis berjubah merah itu lalu memeluk tubuh neneknya. Saya berjanji untuk tidak bercakap dengan orang yang tidak dikenali lagi, kata gadis berjubah merah itu sambil menangis teresak-esak. Jangan menangis gadis kecil, hari ini kamu telah mendapat pengajaran. Syukurlah kamu menjerit dengan sangat kuat sehingga tukang kayu yang baik hati ini mendengar suara kamu. Tukang kayu itu telah membunuh serigala itu lalu membuang serigala itu di dalam sungai. Akhirnya, gadis berjubah merah itu telah menghabiskan sisa harinya dengan berbual panjang dengan neneknya. Tamat. Jadi, itu sajalah kisah tentang gadis berjubah merah. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.